Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selamat pagi pada murid-murid tahun 4 SK Kampung Kota. Hari ini kelas PDPR Sains kita masuk unit baru iaitu unit 10. Tajuknya mesin. Okey. Jadi kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 169. Okey. Jom kita baca sini. Apakah mesin yang memudahkan kerja manusia yang terdapat dalam gambar di bawah? Okey. Oi, ada mesin ke dalam gambar ni? Okey, macam ni. Mesin tak semestinya yang kamu nampak, yang kamu bayangkan macam sesuatu yang begitu kompleks, yang begitu besar. Contoh kalau kamu kat rumah, kamu bayangkan mesin ni mesin basuh. Ataupun mesin, apa tu? Mesin pengisar makanan. Okey? Mesin ni ada yang seringkas-ringkasnya. Ini yang kita nak belajar ni. Apa mesin-mesin yang ringkas ni? Kita tengok gambar pertama. Gambar tangga. Oh, rupanya tangga ni sebenarnya adalah sebuah mesin. Untuk apa? Untuk kita naik ke tingkat atas. Okey. Gambar yang kedua ni, gambar pembuka penutup botol. Ringkas je pembuka penutup botol tu, tapi dia memudahkan kita untuk membuka penutup botol. Gambar yang ketiga. Ada ke mesin kat sini? Ada. Apa dia? Gunting. Apa fungsi gunting yang memudahkan kerja kita untuk apa? Untuk memotong. Rupanya gunting ni sebenarnya adalah mesin. Okey. Yang keempat, gambar kereta sorong. Kereta sorong apa fungsi dia? Untuk mengangkut barang dan dibawa ke tempat lain dengan mudah. Okey, mengurangkan tenaga. Okey, jadi kereta sorong juga adalah sebuah mesin. Okey. Kita tengok seterusnya. Apa benda segitiga ni? Prisma ni. Tengok betul-betul. Itu adalah penyendal pintu. Okey, penyendal pintu yang mudah ringkas macam tu, sebatang tu saja pun sebenarnya adalah mesin. Apa fungsi dia? Untuk menahan pintu daripada tertutup sendiri kalau ditiup angin. Okey. Seterusnya ini adalah jam. Dalam jam, kalau kamu pernah tengok dalam jam ada banyak gear. Gear inilah sebenarnya mesin yang membantu jarum jam untuk berputar. Bila jarum jam tu berputar, dia dapat menunjukkan masa lah pada kita kan. Okey. Seterusnya. Gambar botol minuman. Botol minuman pun ada mesin juga. Apa mesinnya? Ini dia. Penutup botol dengan mulut botol ni. Kalau kamu tengok, dia ada alur. Okey, alur yang semakin naik. Okey. Alur ni kita panggil dia berbenang. Okey. Kalau contoh kamu tengok skru pun pada batang dia ada alur. Okey? Jadi alur-alur ini kita panggil sebagai skru. Okey? Ianya membantu kita untuk mengikat dua permukaan. Okey? Mengikat dua kepingan. Okey? Itu fungsi dia, skru ni. Okay. Yang seterusnya, ini memang betul lah kamu akan panggil mesin kan? Itu crane, lengan crane. Okey? Untuk apa lengan crane ni? Untuk mengangkat beban. Tapi bukan nak cerita pasal lengan crane tu. Sebenarnya ada mesin yang ringkas pada lengan tu yang kamu akan belajar nanti. Okey. Jadi mesin-mesin ini memudahkan kita untuk membuat kerja nak naik ke tingkat atas, kerja nak buka penutup, kerja nak memotong rambut, kerja nak angkut barang, okey, kerja nak menahan pintu, okey, menggerakkan jarum jam, lepas tu mengikat dua kepingan dan juga kerja untuk mengangkut beban ke atas. Okey. Tengok muka surat sebelah. Kita teruskan dengan mesin yang pertama iaitu tuas. Okey, tuas. Jom kita baca. Siva ingin membuka tin cat dengan menggunakan pemutar skru. Tahukah kamu pemutar skru yang digunakan oleh Siva berfungsi sebagai tuas? Apa itu tuas? Tuas digunakan untuk mengangkat atau mengumpil sesuatu objek. Nak angkat atau nak umpil. Okay? Tuas terdiri daripada 3 bahagian. Ini kamu kena hafal. 3 bahagian iaitu beban, fulcrum, daya. Okey. Cikgu akan ringkaskan menggunakan huruf dengan bentuk dia, simbol dia. Nanti kita akan tengok apa benda yang cikgu nak terangkan ni. Okey. B, beban. Okey, beban. Okey, cikgu guna simbol petak. Okey. F, fulcrum. Cikgu akan gunakan simbol segitiga. Okay, kemudian daya. Cikgu akan gunakan simbol anak panah. Anak panah ke atas atau anak panah ke bawah, sama saja. Okey? Ni cikgu akan terangkan dahulu. Okey? Jom kita lihat apa yang cikgu ni cakap.
pasal situasi membuka tin ni. Okey. Penutup tin bertindak sebagai beban. Penutup tin sebagai beban. Ini beban. Okey, B. Manakala hujung pemutar skru yang menyentuh penutup tin ialah fulcrum. Ni. F. Okey. Tangan yang menolak pemutar skru ke bawah pula bertindak sebagai daya. Ni ke bawah ni. Okey. Sebagai daya. Okey. Kat sini cikgu nak tekankan dahulu, fulcrum dia mesti adalah ada satu titik yang tetap, yang tidak bergerak. Dalam situasi tuas, fulcrum tu satu titik yang tetap, yang tak bergerak. Itulah fulcrum. Okey? Dalam cerita membuka tin ni, okey, cikgu akan kaitkan dengan simbol-simbol tadi. Okey. Cikgu ada sebatang papan. Okey. Cikgu ada petak. Petak ni apa? Petak ni beban. Okey. Cikgu ada segitiga. Segitiga ni adalah fulcrum. Dan cikgu ada anak panah. Anak panah ni adalah daya. Jadi macam mana susunan gambar yang cikgu lukis ni? Beban di kiri. Okey, fulcrum di tengah. Kemudian anak panah ke bawah tu daya di kanan. Jadi siapa tengah-tengah? Fulcrum. Ni fulcrum di tengah-tengah. Okey? Okey, penerangan dia beginilah. Nanti cikgu tunjuk sekejap Okey, cikgu ada pemadam. Okey, kemudian cikgu ada pembaris. Dengan cikgu ada beberapa keping duit shilling. Okey? Cikgu nak terangkan dahulu apa itu tuas. Okey? Kamu pernah main jongkan-jongkit? Kalau kamu biasa main jongkan-jongkit, kamu mesti tahu macam mana susunan objek-objek ni cikgu nak letak ni. Okey? Cikgu letak begini. Okey. Kat sini kamu nampak ada papan. Okey? Kemudian cikgu letak pemadam di tengah-tengah ni. Okey? Kemudian cikgu akan letakkan kepingan duit shilling ni di sebelah kiri. Okey. Kat sini kita akan nampak pemadam ni dia akan tetap di sini. Okey, macam mana cikgu nak angkat duit shilling ni ke atas? Cikgu kenakan daya di sebelah kanan. Cikgu kena tekan bawah. Yalah, tekan ke bawah lah, baru dia boleh angkat. Okey, kat sini kamu nampak tak apa yang cikgu cuba tunjukkan? Ini sebenarnya adalah tuas. Okey? Tuas di mana fulcrum itu tetap di tengah. Okey? Dan sini adalah beban. Kepingan shilling tu adalah beban. Dan cikgu kenakan daya di kanan. Okey? Ini adalah tuas. Ada susunan tuas yang lain, kita ubah kedudukan dia. Okey, kita tengok. Begini. Cikgu letak pemadam sebagai fulcrum. Di kiri, cikgu letak papan ni. Ni papan saja Okey, papan tu hanya papan je lah. Dia bukannya beban atau daya. Okey? Kemudian cikgu letakkan beban di tengah. Okey, duit shilling. Cikgu nak angkat beban ni. Okey, tapi fulcrum di tepi. Macam mana cikgu nak angkat? Cikgu kenakan daya ke atas. Nampak tak? Fulcrum ni tak bergerak. Fulcrum ni kekal di sini. Jadi, sebab tu cikgu cakap, fulcrum mesti titik yang tetap tidak bergerak. Ni cikgu punya daya. Daya cikgu kenakan adalah ke atas. Ini juga adalah tuas. Okey? Kena faham tu. Okey? Kenapa ada tuas? Ada fulcrum sebab fulcrum tak bergerak. Ada beban dan ada daya. Ni pun adalah tuas. Okey? Susunan lain, 3 bahagian ni. Cikgu guna juga objek yang sama. Okey? Di mana fulcrum di kiri. Okey? Beban ni cikgu letak di kanan. Okey? Cikgu nak angkat beban ni. Cikgu kenakan daya kat mana? Daya di tengah. Okey? Cikgu macam mana cikgu tarik? Okey ni, kau tengok cikgu tarik ke atas. Okey? Nampak? Cikgu boleh angkat beban tu. Kenakan daya di atas dan fulcrum ini tidak bergerak. Dia masih tetap di situ. Okey? Ini juga adalah tuas. Okey? Jadi kat sini kita nampak ada 3 susunan fulcrum, daya dan beban. Berdasarkan situasi-situasi yang tertentu. Jadi kalau kamu jumpa pada sesuatu objek di rumah kamu ada 3 bahagian ni dan fulcrum tu tidak bergerak, titik yang tidak bergerak, itu adalah tuas. Okey? Jom kita tengok gambar seterusnya. Okey. Ini dia. Situasi-situasi yang kita boleh kaitkan dengan tuas.
Yang pertama tu adalah menyapu sampah. Kamu nampak bebannya apa? Bebannya adalah pada bulu-bulu penyapu itulah yang sedang menarik sampah. Kemudian daya di tengah, dia memegang batang. Okey. Kemudian fulcrum adalah pergelangan tangan. Okey. Cikgu cuba lukis berdasarkan yang papan segitiga dengan petak tadi tu. Okey, kalau situasi yang pertama ni kita buat begini. Kita ada papan. Okey. Beban tu di sebelah kiri. Okey. Kemudian daya ni kita letak ke anak panah ke atas. Kemudian fulcrumnya di sebelah kanan. Dalam situasi ni kita nampak siapa kat tengah-tengah? Daya. Dia jadi macam mana? B, D, F. Daya di tengah. Okay. Situasi kedua, mencabut paku. Kamu nampak beban adalah paku. Paku tu adalah beban. Okay? Fulcrum kita kat mana? Fulcrum adalah titik tetap antara kepala tukul dengan permukaan meja tu, permukaan kayu tu. Okey, itu adalah fulcrum. Kemudian adanya daya. Daya adalah tangan kita lah. Tangan kita bagi daya. Okey. Macam mana nak lukis simbol-simbol papan segitiga dengan petak dengan anak panah tu? Dia macam ni. Kita buat papan. Okey. Siapa kat tengah kalau dalam gambar mencabut paku ni? Fulcrum di tengah. Okey, segitiga. Kemudian paku tu petak lah di tepi, di kiri. Okey. Kemudian kita gunakan ni apa ni? Daya ni. Sama ada daya tu nak turun ke bawah ke, nak turun ke atas ke. Tapi susunannya begitu. Kalau kita tulis hurufnya, dia jadi macam mana? Beban, fulcrum, daya. Dalam situasi ini siapa ke tengah? F di tengah. Tadi D di tengah. Hari ini F. Okay, cuba kita tengok menyepit ais. Menyepit ais. Beban, daya, fulcrum. Dari situ pun kita dah nampak sebenarnya susunannya macam mana. Kita buat papan. Okey. Ada beban, petak. Kemudian fulcrum kat mana? Fulcrum di tepi belah kanan. Kemudian di apa? Tengah siapa? Tengah tu adalah daya. Okey. Sama tak situasi menyepit ais dengan menyapu sampah? Situasinya sama. Di mana susunannya jadi macam mana? Beban, daya, fulcrum. Daya di tengah. Tapi ada lagi situasi lain di mana beban di tengah. Okey? Beban di tengah. Contohnya situasinya, sekejap cikgu padam. Okey, situasi yang satu lagi adalah beban di tengah. Contohnya kalau kamu biasa tengok papan pemotong kertas yang ada apa? Pisau turun tu kan? Macam mana cikgu nak tunjuk ni kita ambil. Cikgu cuba lukis sekejap. Lebih kurang beginilah ya. Lukisan cikgu pun bukanlah nak cantik sangat pun. Okey. Dia macam papan pemotong tu. Okey. Dia punya pisau kat sini. Okey, pisau dia tu. Okey, pemegang dia. Kita letak kertas. Okey, kita letak kertas untuk dipotong. Pernah tengok tak pisau macam ni? Okay, kita tekan dia nanti dia potong. Okey. Dalam situasi ni, fulcrum, cikgu lukis simbol petak segitiga tu Okey. Fulcrum di tepi. Okey. Kertas yang nak dipotong tu sebagai beban. Okey, beban di tengah. Okey. Kemudian daya tu. Daya itu pada lengan pisau ni lah. Okey, pada lengan pisau ni daya kita tekan dia ke bawah. Okey. Di bawah. Jadi kat sini kita nampak macam mana susunannya. Fulcrum, beban, daya. Kat sini kita dah nampak siapa di tengah? Beban. Jadi kamu kena faham situasi tuas ni ada 3 keadaan. Okey. Pertama, daya di tengah. Kedua, fulcrum di tengah. Yang pertama, yang paling mudah sekali, fulcrum di tengah. Kemudian daya di tengah. Kemudian satu lagi, beban di tengah. Contoh lain kalau kamu tengok kereta sorong lah. Kereta sorong pun sama juga dalam situasi ni. Okey. Fulcrum ni di tepi, iaitu roda kereta sorong. Kemudian beban, kita ada apa tu, badan kereta sorong tu ada pasir. Pasir tu sebagai beban lah. Kemudian kita ada lengan kereta sorong, tangan kita pegang kereta sorong tu, daya. Jadi situasinya apa? Fulcrum, beban, daya. Beban tu di tengah. Jadi kamu kena faham 3 situasi tuas tadi. Fulcrum di tengah, beban di tengah, daya di tengah. Berdasarkan situasi-situasi yang
berlaku. Okey. Ada 3 bahagian ni, itu adalah tuas. Okey, dan fulcrum mesti titik yang tetap, tidak bergerak. Okey. Jadi cikgu harap kamu faham benda ni. Okey, jom kita lihat seterusnya. Aktiviti ni menentukan kedudukan beban, fulcrum dan daya. Ini yang cikgu terangkan tadi tu. Nak bagi kamu faham. Okey, kamu boleh baca benda ni tapi cikgu bagi ringkas, secara ringkas. Okey, cuba kita tengok. Ada beberapa objek kat situ. Adanya penyepit makanan, ada gunting, okey. Kemudian cikgu ada stapler. Yang apa tu? Bulu ayam cikgu tak ada. Okey, jom kita cuba tengok susunan dia. Susunan antara kedudukan beban, fulcrum dengan daya. Okey, yang pertama tu penyepit ais. Okey, contoh kita nak sepit. Penyepit ais nak sepit apa benda objek lah. Ni dia. Okey. Objek ni sebagai beban. Okey. Hujung ni sebagai fulcrum. Tengah ni apa? Daya. Ini adalah tuas di mana daya di tengah-tengah. Okey. Yang kedua, situasi kedua, gunting. Okey, gunting. Okey. Kalau kita gunting kertas, okey, kita letak kertas di situ. Okey. Cuba kamu tengok dulu, ada tak fulcrum? Mana fulcrum? Ini dia. Dia tetap tidak bergerak. Jadi kertas tu sebagai beban. Ini adalah daya. Jari cikgu ni, okey, yang cikgu tutup pisau gunting ni adalah daya. Ini adalah situasi tuas di mana fulcrum di tengah. Yang tadi daya di tengah. Jangan keliru Okey. Seterusnya. Apa ni kita panggil? Stapler. Okey. Pengokot dawai. Okey. Kita nak staple kertas, letak kertas. Kertas tu sebagai beban. Mana fulcrum? Ini fulcrum. Titik yang tak bergerak. Mana daya? Ini dia. Jadi siapa kat tengah? Daya. Sama macam penyepit ais ni tadi. Okey, daya di tengah. Kalau gunting ni tadi, fulcrum di tengah. Jadi kamu kena faham betul-betul. Jangan keliru. Okey. Kalau yang bulu ayam tu. Okey, bulu ayam tu kita pegang kan. Okey. Batang. Okey. Kemudian bulu ayam tu, bulu dia tu nak sapu habuk. Okey. Nak sapu habuk tu sebagai beban. Okey. Papan tu, papan pula dah. Batang rod dia tu kita bagi daya. Okey. Kemudian pergelangan tangan kita ni yang kita matikan, kita tak bagi dia bebas-bebas pergi ke tempat lain ke apa kan. Cuma boleh gerak macam ni kan. Ini sebagai fulcrum. Jadi kat situ kita nampak apa? Siapa di tengah? Kalau situasi bulu ayam ni. Yang di tengah bagi situasi ayam ni adalah dia macam ni. Beban, daya, fulcrum. Itu situasi bulu ayam. Okey. Contoh lain cikgu bagi. Kalau kamu biasa pergi memancing. Okey. Kita ada rod pancing. Okey, rod pancing. Ada mesin pancing tu, okey. Kemudian ada ikan. Okey. Mana beban? Beban adalah ikan. Beban. Okey. Mana daya? Daya kita bagi pada rod. Daya. Mana fulcrum? Fulcrum adalah pergelangan tangan kita yang memegang pancing tu. Jadi siapa kat tengah sini? Daya. Okey? Jadi situasi lain yang cikgu bagi tadi, macam contoh tadi adalah kereta sorong tadilah. Okey, kalau kereta sorong tadi cikgu lukis balik, adanya roda. Okey, kemudian adanya badan kereta sorong, adanya pemegang kereta sorong, lepas tu tangan kita pegang kan. Okey? Kat sini kita nampak manakah titik tetap? Fulcrum. Roda tu. Manakah beban kita? Pasir lah. Okey? Mana daya kita? Daya untuk angkat ni lah kepada tangan kita. Jadi siapa kat tengah kat sini? Beban di tengah. Okey? Jadi kamu kena faham. Dalam tuas, 3 komponen ini, 3 bahagian ni kena ada. Dan susunannya berbeza. Beza berdasarkan situasi. Cuma yang penting, fulcrum adalah satu titik tetap. Okey? Yang tidak boleh bergerak mana lah. Dia ada kat situ je. Itu fulcrum. Okey? Jadi cikgu harap kamu faham tentang tuas. Okay? Jadi itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, kita akan sambung kelas kita pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.